Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih luangkan pagi anda menonton Buletin TV3. Saya Fatin Hamimah Yusof, terus ke tajuk utama. Bot karam di Semperna Sabah, polis buka kertas siasatan. Polis akan menyiasat kejadian bot karam berdekatan perairan Kampung Tanduan, Pulau Timbun Mata di Semperna mengikut Seksyen 304A Kanun Kesiksaan, iaitu kerana menyebabkan kematian dengan cuai. Ketua Polis Daerah Semperna, Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, siasatan membabitkan semua aspek menyebabkan kematian 5 penumpang terdiri daripada 2 wanita, 3 kanak-kanak. Dalam kemalangan malam Khamis lalu, 2 kanak-kanak lelaki dan perempuan masing-masing 7 dan 14 tahun masih hilang manakala 14 penumpang diselamatkan orang ramai. Bot dinaiki semua penumpang ini dalam perjalanan dari Kampung Bakung menuju ke Kampung Tanduan, Pulau Timbun Mata. Ia dipercayai lebih beban muatan sebelum karam ketika cuaca buruk, namun punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Superintendent Muhammad Farhan turut menasihatkan pengusaha bot serta pengguna laut lain agar berwaspada dengan mematuhi jumlah muatan penumpang yang dibenarkan serta memakai jaket keselamatan. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, pihak Maritim Tawau sedang giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat seorang kru kapal yang hilang selepas bertindak terjun ke laut dalam kejadian malam Khamis lalu. Kejadian membabitkan mangsa warga Filipina, Ahajul Sudirmar, 31 tahun, di perairan berhampiran terumbu balung Tawau. Sektor pencarian telah pun dipecahkan kepada 4 sektor dengan keluasan lokasi pencarian adalah lebih kurang 68 batu nautika persegi. Pihak Maritim Kota Kinabalu telah menerima panggilan tentang kejadian daripada Kapten Kapal Lady Manawara. Operasi cari lamat setakat ini masih belum menemui mangsa. Majlis Pemulihan Negara MPN yakin proses pemulihan ekonomi negara akan kembali rancak susulan pembukaan semula sempadan negara pada 1 April lalu. Pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata prosedur operasi standard pengembara yang dipermudah akan menggalakkan lebih ramai pelancong kembali mengunjungi negara ini. Hampir dekat 50 syarikat penerbangan sudah mula datang ke KLA ni, dan ini satu petanda yang cukup baik. Mungkin akan ada lagi yang akan tiba dalam tempoh masa kehadapan. Beliau berkata demikian selepas meninjau situasi di KLIA. Katanya jumlah pelawat juga lebih 250,000 orang setakat ini, namun jumlah itu masih rendah daripada sasaran. Tan Sri Muhyiddin berkata proses itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum negara pulih seperti dahulu. Sektor pelancongan yang menyumbang 80 bilion ringgit setahun kepada negara adalah antara yang terkesan teruk ekoran pandemik COVID-19. Katanya satu taklimat akan diadakan bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bagi meneliti proses pemulihan sektor berkenaan. Sementara itu, pelaksanaan kenaikan kadar gaji minimum RM1,500 berkuat kuasa 1 Mei ini mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan mampu merancakkan ekonomi negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ia berdasarkan perkembangan semasa syarikat atau sektor masing-masing selain wujud permintaan tinggi terhadap pekerja asing yang diterima pihaknya sebelum ini. Tetapi saya bukan tidak memahami apa perasaan ataupun keperluan semua. So, saya masih bagi kelonggaran kepada syarikat-syarikat. Ada juga syarikat-syarikat, contohnya mereka yang kerja untuk beberapa jam. Ada juga contohnya pembersih dikemas, cuma mereka kerja 3-4 jam. Ada juga tukang masak kerja 3-4 jam. Apabila saya mengimplementasikan minimum wage terhadap mereka, mungkin mereka majikan akan buang mereka. Maka sektor-sektor ini saya beri kelonggaran. Beliau berkata demikian selepas hadir pada Majlis Serahan Zakat Wakalah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK di Dewan Merdeka Tapah. Menurutnya, banyak sektor ekonomi yang telah berkembang dan terdapat majikan yang sedia melaksanakan gaji minimum. Kadar baru itu ujarnya akan membantu usaha kerajaan mencapai sasaran mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan di negara ini. Selain itu, tegasnya lagi, jika keadaan ekonomi kurang memuaskan, bagaimana terdapat permintaan untuk 519,000 pekerja asing daripada majikan.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluangkan masa berbuka puasa bersama pelajar-pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS dan warga Universiti di Seri Perdana malam tadi. Majlis yang dihadiri kira-kira 700 tetamu itu turut disertai Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelajar IPTA dan IPTS yang hadir ke majlis itu antaranya dari Universiti Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Multimedia, Politeknik dan College Community. Majlis turut disediakan dengan kehadiran 38 anak yatim dan asnaf dari Pusat Jagaan Kanak-kanak Yatim Miskin Rukaya Sungai Merab Luar Kajang. Datuk Seri Ismail Sabri juga menunaikan solat Maghrib, Isyak dan Tarawih secara berjemaah bersama tetamu di Seri Perdana. Kira-kira 7,000 warga Indonesia dijangka menggunakan terminal feri Pasir Gudang untuk pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Terminal feri itu mula menerima penumpang dari Indonesia sejak sempadan negara dibuka 1 April lalu sebelum dijangka bertambah sibuk menjelang sambutan Hari Raya. Pengusaha bot turut diberi kelonggaran prosedur operasi standard SOP termasuk membawa penumpang dengan kapasiti penuh. Sejak sempadan negara dibuka 1 April lalu, hanya 2 buah feri dibenarkan beroperasi membawa masuk dan keluar penumpang ke Batam, Indonesia dengan kapasiti 380 penumpang. Sebelum menyambut Hari Raya ini, kita menjangkakan lebih kurang 7,000 penumpang, kebanyakannya warga Indonesia, akan berlepas ke Batam Center. Dan kita juga menjangka lebih kurang dalam 5,000 penumpang akan masuk melalui Pasir Gudang daripada Batam Center dan kebanyakannya pun sebahagian besar adalah warga Indonesia, ada juga warga Malaysia. Sebelum pandemik COVID-19, terminal ini menguruskan sekitar 23,000 penumpang setiap kali bulan puasa dan menjelang Lebaran. Kita 2 tahun tak balik kampung, rasanya macam senanglah sikit, mau jumpa keluarga, kita berkampung dekat itu, beraya dekat kampung. Jadinya kita macam senanglah macam itu. Semacam mereka dia kena swab semua ke macam mana? Ya. Ada kena swab semua ke macam mana? Ada. Semua sudah lengkap, cukup lengkap. Kita terima kasihlah dengan itu kerajaan Malaysia sudah itu kasih kemudahan macam inilah, kita bersyukur sangatlah. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Malaysia bisa membuka pintu sepadan, ya kan, antara Indonesia Malaysia, ya kan, ya kita dapat bisa bertemu keluarga, ya kan, di Indonesia nanti, ya kan. Itu. Sudah berapa lama tak balik? 2 tahun setengah, ya kan. Sejak PKP mulai 2020 itu hari, ya kan. Sampai sekarang inilah kita bisa akan balik ke Indonesia, ya kan. Golongan remaja di peringkat sekolah menengah akan dilatih oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan kerja-kerja dakwah di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Tuan Kamarul Arif Tuan So berkata, usaha itu merupakan misi untuk menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kegiatan kebajikan, pendidikan dan sosial. Kita memang nak pergi secara direct kepada mereka di sekolah, di universiti dan juga institusi-institusi yang berkaitan dengan kumpulan mereka. Yang mana di situ mereka sendiri akan dilatih untuk bukan sekadar mempunyai kesedaran Islam tetapi juga mengambil tanggungjawab untuk menyebarkan kecantikan Islam. Setakat ini, kira-kira 10,000 belia di seluruh negara yang berdaftar dan aktif bersama YADIM menerusi penubuhan rakan siswa, belia dan rakan remaja YADIM. Peruntukan disediakan kepada mereka dalam mengatur program dakwah dengan dana sehingga RM50,000 bagi setiap negeri pada setiap tahun. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan asnaf di Masjid Al-Husna, Pengkalan Cepa. Sejumlah 60 keluarga terdiri daripada kalangan B40, yatim dan asnaf menerima sumbangan barangan asas dan kelengkapan persekolahan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 3 Pengkalan Kubur memperketatkan rondaan di sempadan Malaysia Thailand sepanjang Ramadan dalam usaha membendung aktiviti jenayah terutama penyeludupan. Ketua Bahagian Operasi Risik PPM Wilayah 3 Deputi Superintendent Azuhar Mat Noor berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan aktiviti jenayah itu akan meningkat menjelang sambutan Aidilfitri.
Dalam tempoh suku tahun pertama tahun ini, bermula pada Januari hingga Mac 2022, sebanyak 1,008 buah bot tempatan telah diperiksa oleh pasukan Polis Marine Wilayah 3 Pekalan Kubur, Tumpak, Kelantan. Usaha ini kita akan teruskan dari masa ke semasa. Beliau ditemui di Markas Taktikal PPM Wilayah 3 Pangkalan Kubur bagi meninjau penugasan pegawai dan anggota sempena Ramadan. Katanya pemeriksaan ke atas bot-bot nelayan turut dilakukan bagi memastikan aktiviti penyeludupan termasuk diesel tidak berlaku. Pihaknya percaya penyeludupan akan mencari ruang untuk memastikan mereka lolos. Selain rondaan, pihaknya juga akan memperkemaskan lagi risikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penugasan juga membabitkan operasi di darat, membabitkan unit risikan marin. Membeli dengan niat membantu peniaga sambil bersedekah kepada orang ramai. Konsep itu menjadi amalan sebuah NGO di Mersing sejak 2 tahun lalu bagi memastikan semua pihak menerima manfaat kebajikan di bulan Ramadan. Prihatin dengan nasib peniaga di Bazar Ramadan, mereka menyasarkan golongan peniaga dengan jualan yang kurang mendapat sambutan dan kurang laris. Juadah itu kemudiannya diagihkan secara percuma kepada pengunjung. Walaupun dalam keadaan hujan, kuih yang dijual hari ini boleh habis. Kita beli semua dan alhamdulillah mereka boleh balik awal dan berbuka puasa dengan keluarga. Selalu kami akan target hujung minggu kerana bila hujung minggu ni kadang-kadang orangnya keluar lebih ramai berbanding dengan hari biasa. Tambahnya, aktiviti itu dilakukan secara berterusan di kawasan yang telah dikenal pasti ahli NGO berkenaan. Inisiatif berkenaan disambut baik peniaga kecil-kecilan yang dapat menjual juadah dalam masa yang singkat. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada NGO yang sudi borong kuih saya hari ini. Alhamdulillah rezeki saya. Saya rasa berbesar hati sangat-sangatlah. Dengan cuaca hari ini kan, biasa kalau tak hujan cepat habis. Tapi hari ini kan sebab mendung, semalam pun mendung kan. Jadi kuih-kuih ni semua lambat habislah. Dia akan pun lambat balik rumah lah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyaklah Kak ucapkan ni. Padah bermain mercun, seorang remaja hilang 3 jari selain pecah gegendang telinga akibat bermain mercun petang Khamis lalu. Dalam kejadian jam 4 petang di Baris Kubur Besar Bacok, mangsa yang berusia 14 tahun hilang ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah dan dirujuk kepada doktor pakar telinga. Ketua Polis Daerah Bacok, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata, mangsa mengalami kecederaan serius di bahagian tangan kanan akibat bahan letupan dan kesan luka di leher. Mangsa dipercayai tidak sempat membaling bercun bola terbabit sebelum ia meletup di tangan. Dia kemudian dibawa oleh abangnya ke Klinik Kesihatan Baris Kubur Besar Tawang. Mangsa dilaporkan stabil dan dirujuk ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian untuk rawatan lanjut. Mangsa sudah menjalani pembedahan membuang 3 jarinya itu dan kini dalam pemerhatian pakar. Sehingga kini tiada laporan polis dibuat oleh mana-mana pihak berhubung kejadian. Seorang lelaki ditahan polis kerana menanam 3 pokok dipercayai ganja di rumahnya di Taiping, Perak Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Taiping, ACP Osman Mahmat berkata suspek dipercayai membeli benih ganja secara dalam talian sebelum menanamnya dalam pasu sejak 6 bulan lalu. Menurut ACP Osman, bertindak atas maklumat, polis menyerbu rumah suspek sebelum menahannya di dalam sebuah pondok di belakang kediamannya itu. Sepasukan anggota BRJ Taiping telah buat serbuan di Taman Menteri Taiping, telah berjaya menahan satu lelaki Melayu sedang berdiri di dalam sebuah pondok di bahagian belakang rumah. Pasukan polis telah membuat pemeriksaan di dalam pondok tersebut, telah menjumpai 3 buah pasu di mana setiap pasu mempunyai 1 pokok disyaki pokok ganja. Benih ini difahamkan, maklumat awal lah, difahamkan dia dapat daripada dia beli melalui dia online, dia beli online secara online. Tetapi daripada mana kita tak dapat maklumat lagi. Pemeriksaan lanjut di dalam rumah menjumpai 3 paket berisi daun kering dipercayai dadah jenis ganja seberat 16.58 gram. Manakala 6 tiub plastik kecil dan 1 tiub straw plastik disyaki berisi benih ganja dengan anggaran berat 4.54 gram. Penganggur yang mempunyai 9 rekod jenayah membabitkan kesalahan kes dadah direman 7 hari mulai 14 hingga 20 April.
Kes disiasat di bawah Seksyen 6 dan 6B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam kes berasingan, seorang lelaki ditahan bersama 36 beg plastik disyaki berisi daun ketum seberat 360 kg di Plaza Tol Cangkat Jering, Khamis lalu. Daun ketum bernilai RM7,200 itu ditemui ketika pemeriksaan dilakukan ke atas kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu lelaki berusia 40 tahun itu. Dia ditahan reman 4 hari sehingga 18 April depan. Laporan antarabangsa, konflik Rusia-Ukraine tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda dalam masa terdekat. Terbaru, Ukraine memaklumkan tentera Rusia melancarkan serangan bertalu-talu di bandar-bandarnya hari ini. Menurut jurucakap Kakitangan Angkatan Tentera, Alexander Sputun, tentera Rusia cuba untuk mengukuhkan kedudukan mereka di selatan Buza. Tambahnya lagi, Ukraine telah menangkis 8 serangan tentera Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk dalam tempoh 24 jam. Amerika Syarikat dalam pada itu turut menyalurkan bantuan bekalan senjata, peluru dan peralatan lain ke Ukraine. Dana berjumlah $5.4 bilion kepada Ukraine telah diluluskan merangkumi bantuan keselamatan dan lain-lain. Awal minggu ini, pentadbiran Presiden Joe Biden telah meluluskan dana tambahan $800 juta untuk bantuan ketenteraan Ukraine bagi menangkis serangan Rusia di timur negara itu. Korea Selatan memutuskan untuk menarik balik semua peraturan penjarakan fizikal bermula minggu depan kecuali pemakaian pelitup muka. Ia susulan wabak COVID-19 yang dikatakan memuncak bulan lalu. Perdana Menteri Kim Boo-yu memaklumkan perintah penutupan perniagaan pada tengah malam dan had 10 orang untuk perhimpunan persendirian akan ditamatkan mulai Isnin depan. Had 299 orang untuk acara dan perhimpunan serta had kapasiti 70% untuk aktiviti keagamaan akan ditarik balik mulai 18 April. Sementara itu, makan di dalam panggung wayang, kemudahan sukan tertutup dan kemudahan keagamaan akan dibenarkan mulai 25 April. Boo-yu berkata pemakaian pelitup muka dalam bangunan masih perlu, namun keputusan akan dibuat sama ada mahu menarik balik arahan pemakaiannya di kawasan terbuka dalam 2 minggu lagi. Situasi di Shanghai semakin buruk berikutan peningkatan kes COVID-19 dan penutupan bandar itu. Terbaru, penduduk Shanghai dilapor bergelut dengan pihak polis yang mengarahkan penduduk agar meninggalkan kediaman mereka. Video yang tular menunjukkan rasa ketidakpuashati penduduk yang semakin meningkat di bandar besar itu. Insiden itu tercetus selepas pihak berkuasa yang berpakaian hazmat mengarahkan 39 isi rumah berpindah dan menyerahkan rumah mereka kepada pesakit COVID-19. Alasan yang diberi untuk memenuhi keperluan pencegahan dan kawalan wabak. Sebelum ini, pihak berkuasa telah membina puluhan ribu katil untuk menempatkan pesakit COVID-19 dengan jangkitan harian melebihi 20,000 kes. Penduduk yang dikurung sejak awal April mengadu mengalami kekurangan makanan. Laporan itu mengakhiri paparan hari ini. Berita terkini menyusul jam 11.30 pagi nanti. Teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.